petang ini kita dapat berkumpul di pekarangan IPK ini, dan saya bersama-sama dengan kepimpinan KDN serta PDRM khususnya turun ke bawah bertemu dengan anak-anak buah di peringkat negeri dan daerah, serta anak-anak buah saya di peringkat perhubungan negeri dan bahagian Ketun, semata-mata untuk menjenguk anak-anak buah saya di dalam pentadbiran dan politik supaya kita sentiasa mengakar umbikan hubungan dan dapat menjalin silaturahmi yang erat di kalangan kita. Kita perlu turun ke bawah kerana kita tidak mahu menyusahkan anak-anak buah kita yang sentiasa taat datang ke Kuala Lumpur bertemu dengan pemimpin. Inilah ketikanya pemimpin harus turun ke bawah bertemu dengan semua anak buahnya di semua peringkat. Di dalam hal ini tentu penghargaan harus saya berikan kepada Ketua Polis Negeri Kedah, Datuk Ahmad Ibrahim, dan seluruh pegawai-pegawai kanan dan anggota yang cukup hebat persediaannya. Saya kagum dengan persiapan yang begini hebat, dan saya harap kalau rakan-rakan saya datang lagi ke IPK, sambutan pun begini hebat juga, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi Datuk Ahmad sudah menyebutkan dan memetik ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagi saya ada 3 elemen penting kepada asbabul nuzul, sebab-sebab ayat ini diturunkan. Pertama ialah ya ayyuhallazina amanu. Ayat ini tentunya ayat madaniyah. Kalau ayat-ayat ya ayyuhan nas, ayat ini pasti diturunkan di Mekah. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dipanggil sebagai ayat makkiyah. Ianya merujuk pada ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Tetapi apabila ayat ini ya ayyuhallazina amanu, ditujukan khusus kepada orang-orang Islam, pada orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk kita berpuasa. Ini adalah merupakan satu ayat qat'i atau hukum qat'i yang tidak boleh ditulis ke belakang. Apabila ini diwajibkan, artinya kita mesti ikut. Jadi elemen yang ketiga ialah dari segi ketakwaan, tattaqun. Artinya orang-orang yang beriman apabila berpuasa, Tuhan menjanjikan penambahan ketakwaan kepada kita. Oleh sebab itu, elemen-elemen di dalam ibadah puasa ini harus bukan hanya dikerjakan, tetapi dihayati. Kalau kita sekarang berpuasa dan hanya berlapar dan berdahaga saja, tetapi tidak menterjemah serta menghayati fadilat-fadilat puasa yang sebenarnya, seperti menambahkan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa hanya di bulan Ramadan saja ada sembahyang tarawih? Witir kita boleh buat witir tiap-tiap malam, artinya solat ganjil, tetapi tarawih hanya dalam bulan Ramadan saja. Ini keistimewaannya kerana kita tahu bahawa as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din, faman tarakaha faqad hadamad-din. Mendirikan sembahyang itu mendirikan agama, meninggalkan sembahyang itu meruntuhkan agama. Jadi kombinasi 3 elemen yang saya sebutkan dalam ayat itu dan juga hikmah puasa ini harus dilihat dengan lebih dalam. Saya bukan orang yang paling layak untuk
melakukan tazkirah sebelum iftar, sebelum buka puasa ini, tapi saya sekadar mengingatkan diri saya dan kita semua bahawa bulan Ramadan ini cukup istimewa. Terutamanya, saya cukup menghargai rakan-rakan atau para dermawan yang boleh menjamu rakan-rakan untuk berbuka puasa. Walaupun hanya sebiji kurma, Allah Ta'ala akan gandakan pahalanya. Apabila kita infak, apabila kita sedekah, apabila kita memberikan makanan pada orang yang berpuasa, pahala orang yang memberi makan itu sama dengan pahala orang yang berpuasa pada hari itu, tanpa mengurangkan pahala orang yang berpuasa itu. Subhanallah, begitu indah. Begitu indahnya bulan Ramadan ini, Allah Ta'ala gandakan. Begitu juga dari segi sedekah, infak, zakat, fitrah, Tuhan gandakan seperti menanam suci gandum yang akan mewujudkan 10 tangkai, dan setiap tangkai ada 7 bijinya, artinya ada 700 gandaan yang Allah Ta'ala janjikan. Peluang ini jangan diperolehi kecuali untuk orang yang mengetahui, orang yang bertakwa, dengan syarat ada keikhlasan. Tetapi kalau memberi dengan menunjuk-tunjuk, Allah Ta'ala tarik balik, ada kemungkinan digantikan dengan dosa kerana ada riak, ada takabur di situ. Tuan-tuan dan puan, tentu sekali tidak sesuai untuk saya menyatakan perkara ini pada para alim ulama yang ada di majlis ini, terutamanya Datuk Johari Mahrum yang pengetahuan agamanya lebih daripada saya. Tapi saya sekadar mengingatkan diri saya dan kita semua bahawa ingati adalah sesuatu yang betul-betul agama. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Jazakallahu khairan katsira, ila liqa, ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya muslimin sallu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa sahbi Muhammad, ya mu'minin sallu alaihi.